Maknanya dan tidak melipat rambut dan juga tidak melipat pakaian gitu. Ya. Tidak menahan pakaian ni daripada terjuntai. Jadi kalau kita baca di sini, dia kata sujud di atas rambut yang terurai atau di atas pakaiannya yang terurai ketika solat. Kalau kita baca ni kait dengan hadis macam bertentangan pula. Boleh faham? Tajuk dia ni bertentangan. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i kita, kalau kita melipatkan ni, ini kan, ini makruh hukum dia. Melipatkan ni. Melipatkan. Satu, kalau kita dah habis wuduk ni, kita ni, ataupun kalau rambut dia panjang, dia pergi ikat rambut dia. Contohnya. Sebab ada dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada ikat rambut dia. Ya. Nabi SAW ada ikat rambut baginda SAW. Jadi kalau waktu solat, maka dilepaskan ikatan tu dan dilepaskan tangan ni supaya apa? Supaya dia begini. Cuma yang jadi masalah dia adalah kalau terlalu panjang sangat, tu je. Ni nak faham tajuk ni. Maknanya bila tangan kita ni kita dah elok ni, lipat sampai sini, tak apalah. Yang jadi masalahnya kalau bila kita urai ke tu sampai ke sini dia punya baju dia. Tu dia. Ya, dia pergi pakai baju patutnya saiz dia L, dia pergi pakai baju XXL contohnya. Maka dekat situ terjurai sampai terkeluar ni. Itu yang jadi masalahnya. Maknanya apa? Lipat itu pun makruh, terjurai melebih pun makruh. Ini yang nak kena faham tajuk ni. Sebab saya kalau kita tengok betul-betul dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, contohnya dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah, dalam kitab Minhajul Qawim dan sebagainya, dia dalam bab ni iaitu yang terlalu terjurai, yang pertama, ataupun dilipat tak membiarkan dia sampai ke tempat yang sepatutnya. Itu yang jadi masalah. Okey. Jadi mungkin tajuk ni macam mana kita nak letak tajuk ni? Sebab tajuk ni dia terlalu umum sangat. Ya. Sujud di atas rambutnya yang terlebih terurai. Boleh ke macam tu? Boleh ya? Yang terlebih terurai. Atau di atas pakaiannya yang terlebih panjang, begitu. Itu maknanya ketika solat. Ini yang kita kata makruhnya tadi itu. Okey. Itu hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketujuh, menutup mulut ketika sedang solat. Berhubung perkara ini, terdapat sebuah hadis Nabi SAW yang menyatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yughatti ar-rajulu fahu fi salati. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang yang menutup mulutnya ketika solat. Hadis riwayat Ibn Majah dan Abu Daud. Dia menutup mulut ketika solat ni sama ada dengan tangan ke, ataupun dengan ridak ke, ya, ditutup begitu, ataupun dengan mas, maka hukum dia adalah makruh. Okey, makruh tu sekiranya tidak ada keperluan. Tu kena hati-hati tu. Ya. Sebab hari tu kan awal-awal kita ni kena masalah Covid ni. Jadinya orang pun semayang sambil tutup. Jadi bila semayang sambil tutup ni, ada jemaah yang kata bergaduh satu surau ni. Dia kata apa? Dia kata nampak dalam hadis, jumpa dalam hadis kata kalau tutup ni maka makruh. Ada yang kata batal terus kata dia. Tu dia. Ya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, larangan di sini ni larangan makruh, bukan larangan batal, bukan larangan haram ya. Larangan di sini larangan makruh, tu kena ingat. Dalam kaedah fiqh dia ada dua jenis larangan. Ada larangan yang dinamakan sebagai larangan berbentuk tahrim, iaitu mengharamkan. Ada larangan berbentuk makruh. Tu kena ingat. Tu dia. Ya, jadi itu memerlukan kepada
kita kata keilmuan ataupun perbahasan daripada para ulama kita. Maka kalau kita pakai mask kerana keperluan, contohnya lah kita kata ada darurah, misalnya virus ke ataupun ribut pasir ke, contohnya lah kan, maka dia pun pakai mask, maka di situ tidak ada masalah, tak ada makruh dia. Tak ada makruh dia. Tu kena ingat. Sebab dalam kaedah fiqh ni banyak tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Antaranya apa? Antaranya kaedah fiqh menyatakan ad-darurah tubihul mahdurah. Darurah itu membolehkan sesuatu yang tidak boleh sebelumnya ataupun yang makruh sebelumnya. Tak ada masalah. Tu dia. Banyak lagi lah yang disebutkan oleh para ulama kita. Iaitu kita tutup dengan tangan ke ataupun tutup dengan ridak ke ataupun tutup dengan ni, tak ada masalah kalau harus, kalau ada sebab. Begitu. Kalau saja-saja tu, itu yang kata makruh tu. Tu dia. Ya. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menguap, maka memang sunat untuk tutup lah. Ya, jangan faham hadis ni menguap pun tak boleh tutup, biar aja terbuka, bukannya. Maknanya kalau kita menguap, maka kita tutup tu dengan tangan kiri. Sunat dengan tangan kiri tutup tu. Sunatnya dengan tangan kiri. Itu kalau kita menguap. Maka inilah kita katakan antara perkara-perkara makruh di dalam solat. Kemudian yang ke-8, menyapu-nyapu tanah atau batu tempat sujud lebih daripada sekali semasa solat. Kerana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza qama ahadukum ila salati fa inna ar-rahmatu tuwajihuhu fala yamsahil hasa." Apabila berdiri seseorang kamu untuk mengerjakan solat, sesungguhnya rahmat menghala kepadanya, maka janganlah dia menyapu, membuang ketul-ketul batu yang terdapat di situ. Kata para ulama, rahmat yang banyak ni antaranya di tempat sujud kita tu. Ya, di tempat sujud kita tu. Maka mencurah-curah rahmat turun ketika itu. Maka kalau kita nampak, ya, kemungkinan lah kalau biasanya solat penuh contohnya kan, tempat ruangan solat penuh, jadi terpaksa solat di luar. Contohnya. Okey, solat di luar tengok-tengok kena pula solat di atas jalan tar. Macam-macam batu ada situ kan. Tu dia. Jadi kalau dia kena walaupun sedikit pun, batu tu kira sah dah. Solat dia tak ada masalah. Ya. Tempat sujud dia tu. Kalau boleh jangan disapu-sapu. Sapu-sapu banyak kali tu adalah makruh hukum dia. Maka itu kalau contohnya dia solat di tempat yang kita kata tanah banyak ke ataupun berdebu ke ataupun ada batu-batu kecil dan sebagainya lah. Begitu. Ya. Dalam bab kita kata solat di luar daripada kawasan masjid, itu ada hukum yang lain. Ya. Sebab dalam bab solat imam dengan makmum ni, dia ada perbezaan hukum. Kalau imam dalam masjid dan makmum dalam masjid, itu ada hukum dia. Imam dan makmum luar daripada masjid, ada hukum dia. Imam dalam masjid, makmum luar masjid, ada hukum dia. Imam luar masjid, makmum dalam masjid, ada hukum dia. Itu dia. Ya, dia tak sama empat-empat ni. Okey, cuma itu dalam perbahasan imam dan makmum lah, kita tak masuk dalam perbahasan kita ni. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Boleh baca Tirmizi, boleh Turmudi, boleh. Tapi kebiasaan bacaan dia adalah Tirmizi. Ya. Kemudian yang ke-9, membiarkan mulut terbuka santai semasa menguap ketika sedang solat. Ini kita kata ni. Sebab tu kena letak tangan. Tangan mana? Sunat di belah kiri. Kerana Rasulullah SAW pernah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tathawub. Itu makna at-tathawub ni maknanya menguap. At-tathawubu fi ssalati minasy syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyakdhim mastata'. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, menguap dalam solat adalah daripada syaitan. Apa maknanya tu tuan-tuan?
Ya, syaitan ni dia buat kita punya keadaan kita ni ketika mana solat, dia bawa kita ni untuk mengantuk, tu salah satu. Ya, maka bila mengantuk ni dia akan datang menguap dan sebagainya. Dalam hadis yang lain, antara kita kata kegiatan syaitan ni masa kita tengah solat adalah mewaswaskan kita. Itu biasalah. Dia waswas sampai ke rakaat keempat. Ini keempat ke ketiga ni? Empat ke tiga ni? Itu biasalah tu. Tu dia. Itu antaranya. Kemudian lagi antara kegiatan syaitan masa kita solat ni tuan-tuan, adalah nak cucuk hati kita ni supaya datang riak, takabur, ujub dan sebagainya. Itu pun antara kebiasaan. Itu yang ketiga. Yang keempat, antara kegiatan dia lagi apa dia? Dia akan bermain-main di kawasan dubur kita. Ada satu hadis Nabi SAW beritahu, dia akan bermain-main di kawasan dubur kita supaya akan ada angin yang keluar. Ini salah satunya. Tu dia. Jadi tengah solat tu, ini macam gentut ni, ya. Tu dia. Dia kalau macam gentut, maka tuan-tuan kena faham bukan gentut. Selesai. Sebab Nabi SAW beritahu nak detect gentut ni apa dia? Dalam hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari disebutkan nak detect gentut ni, dia bau yang pertama, yang keduanya bunyi. Tu dia. Bau bunyi. Yang ketiganya, ini kalau betul-betul yakin keluar daripada lubang. Ini kalau gentut ke untut ke ni ya? Dia kalau masih tak yakin lagi, tu tak ada masalah. Tu dia. Ya. Jadi sama ada bau, bau durian ke bau apa ke tak kira lah, macam-macam bau lah, ya, bau kain basah ke kain lembap ke. Kemudian yang keduanya apa? Yang keduanya bunyi tadi. Bunyi kereta api ke bunyi apa ke, ikutlah apa-apa bunyi sekalipun. Kalau dah bunyi, dah bau, dia kata ni bukan gentut ni. Itu bukan orang lah tu maknanya, ya. Tu dia. Ya, bukan orang lah tu maknanya. Sebab apa? Kalau dah bunyi, dah bau dan yakinlah, maknanya tu bawa kepada yakin, makanya dikira telah terbatal lah dia punya solat dia. Maka dalam hadis Nabi SAW diberitahukan memang kerjaan syaitan ni, dia punya aktiviti syaitan ni masa kita solat, antaranya dia main di kawasan itu. Dia akan bagi ada angin-angin keluar, tengah duduk macam angin terkeluar, tengah berdiri macam angin terkeluar dan sebagainya. Tu dia, ya. Itu salah satunya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dia kata apa? Nabi SAW sabdakan apa? Menguap dalam solat adalah daripada syaitan. Apabila seseorang kamu hendak menguap, maka tahanlah seberapa terdaya. Maka kalau tak tahan juga, muka dah merah-merah dah, tak tahan juga, tak apalah, menguaplah. Menguap. Maka menguap di situ kita tutup dengan tangan kiri kita. Sunnah ditutup dengan tangan kiri kita. Kemudian yang ke-10, menahan lapar, berak dan kencing ketika mana solat. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, an Aisyah radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam qala, la salata bihadrati at-ta'ami wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada solat, maknanya tidak sepatutnya didirikan solat. Itu maknanya. Bukan tiada solat ni dengan makna tak sah solat, ya. Tiada solat ni tiada sepatutnya, tak patutlah dirikan solat. Itu maknanya. Tapi kalau nak dirikan juga sah gitu. Itu makna dalam hadis ni. La salata ni, tiada solat ni. Jadi dikatakan oleh baginda Nabi, tiada solat maknanya tidak sepatutnya didirikan solat ketika makanan telah dihidangkan, dan tidak juga ketika dia dalam keadaan menahan kencing atau berak. Itu dia, ya. Ini dalam keadaan kita menahan kencing, menahan berak,
kemudian ada makanan yang dihidang di hadapan kita dalam keadaan apa? Maknanya dalam keadaan lapar lah. Bukan maknanya dia dah kenyang, kemudian ada makanan yang terhidang, maka jadi makruh juga. Bukan ya? Itu dia. Itu dia. Dia masalah kat sini ni kalau dia lapar. Masalah kat sini ni kalau dia lapar. Sebab lapar ni, tahan kencing, tahan berak ni, maka dia akan menyebabkan tidak khusyuk di dalam solat. Duduk teringat makanan, ya, duduk apa namanya, menahan dia punya kencing dia dan sebagainya, maka itu akan menghilangkan khusyuk dia di dalam solat. Melainkan apa tuan-tuan? Melainkan Zuhur tinggal 10 minit lagi ataupun 5 minit lagi contohnya. Zuhur tinggal 5 minit lagi. Ketika tersebut maka tidak makruhlah menahan tadi tu. Sebab apa? Masa dah singkat, nak habis waktu. Ya. Ini contohnya lah kita kata. Menahan lapar tadi tu. Dia tahan lapar tu. Kalau masa tu masih panjang, maknanya dia yakin masa tu kalau dia makan, maka boleh lagi untuk solat dalam waktu, maka tak ada masalah. Tu dia. Tapi kalau dia makan tu, dia tahu dia makan je, maka terkeluarlah waktu tu. Di situ ya, apa namanya, dia terus solat. Dia terus solat, tak perlu untuk makan. Maknanya solat dalam keadaan lapar tadi tu tidak makruh. Dia bertukar pula dah. Sekejap makruh, sekejap tak makruh macam tu. Tapi dia ada sebab dia lah. Dia bukan tiba-tiba bertukar macam tu saja. Dia mesti ada sebab dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka para ulama kita katakan, bila makanan dah tersedia pada depan kita, maka kalau kita dalam keadaan lapar, maka kita makan. Tapi makan tu dengan kadar untuk menghilangkan rasa lapar sikit tadi tu. Bukan dia melantak semua terus. Bukan dia ambil 2 pinggan, 3 pinggan, tambah lagi lah 4 pinggan. Bukan ya. Itu bukan. Itu dia. Dia sikit dia. Dia makan sikit sekadarnya. Begitu. Ini kalau solat jemaah lah. Kalau dia nak kejar jemaah. Tapi kalau dia solat apa namanya, mungkin jemaah dah habis, mungkin dia solat sendirian di pejabat dan sebagainya, maka tak apalah kalau dia nak makan banyak mana, itu tak ada masalah. Di sini kalau dia nak kejar jemaah, itu dia. Ya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu kaedah ataupun itu antara keadaannya ya yang dikatakan makruh. Dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam beberapa kitab para ulama kita, antaranya dalam kitab Fiqhul Ibadah bagi Al-Habib Muhammad Amin bin Idrus bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga dalam kitab Tuhfatul Muhtaj antaranya, diterangkan apa dia? Diterangkan antara perkara makruh kalau kita solat, antaranya adalah menahan marah. Tengah marah pada seorang ni, kemudian masuk waktu, terus solat contohnya. Masa dalam solat tu dia tengah marah lagi. Tu dia tengah marah lagi ni. Maka ketika tersebut kata para ulama makruh. Maknanya dia kena redakan dulu kemarahan dia. Relax dulu, ya. Duduk dulu, tenangkan fikiran dulu, selawat dulu dan sebagainya. Maka ketika tersebut bolehlah untuk dia solat. Tu dia. Itu kata para ulama. Dan antaranya lagi banyaklah kita kata perkara-perkara makruh yang lain. Okey. Antaranya lagi apa? Apa namanya? Satu lagi yang biasa keadaan kita ni ngantuk. Ya, ngantuk. Menahan apa nama diri kita tu disebabkan mengantuk tu pun itu salah satu perkara yang makruh juga. Sebab tu kata para ulama dalam kaedah mazhab Syafi'i kita sendiri, kalau kita ni memang betul-betul mengantuk, yakni penat sangat ni, mengantuk sangat ni, maka boleh untuk kita tidur sebentar. Ini apabila kesnya apabila terjadi masuknya waktu. Bila masuknya waktu, masa tu kita baru habis kerja. Baru habis kerja, maka waktu tu kita penat. Bila kita penat, kita tahu kalau kita solat nanti, maka memang takkan khusyuk punya. Memang susah nak khusyuk. Sebab kalau solat nanti dia akan hadir ketenangan, akhirnya mengantuklah dia. Contohnya kan. Maka
ketika tersebut diharuskan untuk dia tidur sebentar. Boleh, tak ada masalah. Dengan syarat, dia ada syarat dia. Syarat dia apa dia? Syarat dia, dia kena azam untuk bangun sebelum habis waktu. Azam macam mana? Aku nak bangunlah sebelum habis waktu. Bukan macam tu saja ya. Azam di sini para ulama katakan dia kena ada usaha yang membolehkan dia bangun sebelum habis waktu. Apa dia? Kalau kita sekarang ni jam loceng. Tu dia. Ataupun apa? Ataupun kita suruh isteri kita ataupun suami kita untuk kejut. Kita dah beritahu dah pukul 3 nanti kejut ya, contoh. Maka di situ adalah kita kata salah satu syaratnya kalau tidur selepas daripada solat. Selepas daripada masuk waktu, minta maaf. Tidur selepas daripada masuk waktu. Tapi kalau tidur sebelum daripada masuk waktu, maka di situ tidak disyaratkan adanya azam. Ya, tidak disyaratkan adanya azam. Itu dia. Contohlah dia tidur pukul 12. Ya. Maka ketika tersebut tak disyaratkan untuk dia azam untuk solat zuhur, tak disyaratkan. Maknanya apa? Azam di sini kalau kata dia tidur selepas masuk waktu, kalau dia tidur tak ada azam, maka dikira dia berdosa. Tu je maknanya. Ini nak lepas daripada dosa. Boleh faham? Ya. Ini nak lepas daripada makna dosa tu. Bila mana dia tidur selepas masuk waktu, kalau dia tak ada azam, azam tadi tu dengan usaha, maka dia dikira berdosa. Kalau dia dah ada azam, contohnya jam loceng, atau contohnya suruh isteri dia kejut, tengok-tengok dua-dua pun tertidur juga. Tu dia. Jam loceng pula rosak masa tu. Contohnya, maka ketika tersebut apabila dia telah azam tadi itu, maka tak dikira dia berdosa. Tapi kalau dia tidur selepas masuk waktu tanpa ada azam untuk solat sebelum habis waktu, maka dia berdosa. Kalau dia tertidur dan tertinggal solat tu pada waktu dia. Tu dia. Sebab itu disabdakan oleh Nabi SAW apa dia? Rufi'al qalam an salasah. Terangkat apa namanya, kita panggil sebagai tanggungjawab ataupun terangkat penulisan malaikat tu, ataupun terangkat daripadanya suatu catatan bagi 3 golongan. Yang pertama adalah an-naim hatta yastayqid, seorang yang tertidur sehinggalah dia bangun. Maknanya kalau dia tertidur, dia tidur sebelum daripada masuk waktu solat, kemudian masuknya solat zuhur tu sampai ke asar, dia tertidur lagi, maka ketika tersebut dia tidak dihukumkan berdosa. Sebab apa? Dia orang yang tertidur, dikira sebagai tidur yang tertidur lah maknanya. Tapi kalau masuk waktu, dia penat dan dia nak tidur, di situ dia disyaratkan adanya azam. Sebab apa? Sebab dah adanya kewajipan di situ. Yang dia tidur sebelum masuk waktu tadi, tak ada kewajipan lagi masa tu. Tu dia. Ya, tak ada kewajipan lagi, tak wajib lagi bagi dia untuk solat zuhur. Tapi bila dia tidur selepas masuk waktu zuhur, masa tu jadi wajib zuhur. Bila dah wajib zuhur, maka kalau dia nak tidur, dia kena syarat dia begitu. Itulah cerita dia panjang bab tidur ni tuan-tuan ya. Itu dia. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi an-naim hatta yastayqiz. Yang kedua as-sabi hatta yahtalim, iaitu seorang kanak-kanak kecil sampailah dia ni mimpi keluar air mani, maknanya balik. Maknanya apa? Kanak-kanak dia tak solat tu tak ada masalah. Tapi tiba-tiba bila dah balik sahaja, contohlah kita kata masa zuhur dia tak balik lagi, masuk waktu asar balik, maka asar di situ wajib bagi dia. Gitulah. Boleh faham? Itu keadaan-keadaan dia. An-naim hatta yastayqiz wal majnun hatta yufiq. Dan juga yang ketiganya orang gila sehinggalah dia sedar daripada gila dia. Di situ.
Ya, itu perbahasan di kalangan para ulama kita panjang. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ke-11, lalai dengan sesuatu yang dimainkan ketika solat sehingga hilang kekhusyukan, seperti bermain-main janggut, misai, pakaian dan sebagainya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Askinu fis salah." Itu dia. Tenanglah kamu ketika dalam solat. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iskinu fis salah. Tenanglah kamu ketika mana dalam solat. Itu hadis riwayat Muslim. Okey, maknanya apa tuan-tuan? Ketika mana solat, ya, jangan kita bermain janggut, misai, pakaian. Mazhab lain tak apalah, ya. Mazhab lain mereka ni kalau main janggut ni sehingga boleh bergerak 3 kali turut-turut pun tak jadi masalah dia. Ya, tapi kita tak boleh lah. Kita mungkin sekali je bergerak. Contohnya pergi main janggut turut, lepas tu gini balik di perut dia balik contohnya. Maka di situ hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah apa? Makruh. Kalau kita pergi ke Mekah, Madinah, kan? Kita tengok orang sebelah kita ni daripada awal solat sampai habis main janggut. Ya. Dulu tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ya, masa duduk di sana dulu di Madinah apa dulu, di Masjid Nabawi, kalau orang Arab ni biasa dia solat dia main janggut dia, dia tengok dia punya kuku dia tengok macam ni, ya. Kita duduk sebelah ni, tu dia. Ya, hilang khusyuk tu. Ya, khusyuk tu hilang tu. Subhanallah. Tapi tak apalah, dah memang mazhab mereka tu tak ada masalah pun, bergerak banyak kali pun tak ada masalah. Tapi mazhab kita ni, mazhab Syafi'i, dia cermat. Ya, mazhab yang berdisiplin lah kita kata. Bukan kata mazhab lain tak disiplin, bukan. Ya, tetapi mazhab Syafi'i kita ni dia lebih ketat dia punya hukuman-hukuman dia. Dia punya hukum-hukum dia lebih ketat gitu. Tu dia. Kemudian dikatakan lagi yang ke-12. Banyak perkara makruh ni, ya. Sebenarnya dalam kitab-kitab lain banyak lagi sebenarnya. Ini dia letak 12. Setengah kitab dia letakkan 18 perkara makruh dalam solat. Ada kitab dia letakkan 21 tak silap saya. Ya, perkara makruh dalam solat. Ini dia ada 12. Yang ke-12 duduk, ya. Tak ada. Ini ada soalan. Duduk di atas 2 tumit, iaitu dengan meletakkan punggungnya di atas tanah atau lantai sambil kakinya ditegakkan. Ini macam mana tuan-tuan ni? Duduk di atas 2 tumit, iaitu dengan meletakkan punggungnya di atas tanah atau lantai, sambil kakinya ditegakkan. Ini masa dia nak bangun daripada sujud, daripada sujud yang kedua, kan? Masa nak bangun tu dia macam mencangkung macam tu, macam orang nak buang air besar. Boleh faham? Dia mencangkung macam tu. Dia punya punggung dia di lantai, kemudian kaki dia tegak begitu. Kemudian baru dia bangun. Maka ini antara perkara yang makruh juga. Boleh faham? Ya, ini antara perkara yang makruh juga. Mencangkung ni, ya. Dan meletakkan 2 tangannya di atas tanah seperti anjing. Ini masa sujud. Seperti anjing mendekam. Ini masa sujud, ya. Maknanya masa dia sujud tu tuan-tuan, dia tak letak macam ni. Dia letak macam ni. Dia punya siku dia ni sampai betul-betul semua dekat tempat sujud. Gini. Ya, sampai ke tempat sujud. Kerana Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an uqbati syaitan wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dira'aihi iftirasyas sabu'. Itu dia. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang daripada mengikuti cara syaitan dan melarang daripada melakukan sujud dengan meletakkan sikunya ke tanah seperti binatang buas. Itu dia. Ya. Seperti binatang buas. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dalam keadaan kita sujud ni, maka kita menaikkan siku kita daripada tempat sujud tersebut. Itu dia.
Kemudian selesai kita punya pembahagian-pembahagian berkaitan dengan perkara-perkara makruh di dalam solat. Setakat ni ada yang nak tanya perkara makruh dalam solat? Ya, sila. Ya. Saya khawatir dan difahamkan sebelum dia yang terdekat di dahi terhalang dahi membatalkan solat tersebut. Okey. Jadi tadi kita cerita pasal makruh, saya rasa kurang faham. Oh, maknanya macam mana rambut? Rambut. Sesuatu yang menghalang. Okey. Okey, baik. Ya, jadi di sini ni bagus soalan tu, masya-Allah. Yang berkaitan dengan rambut yang kita kata terjurai tadi tu, yang kita kata rambut yang terjurai itu yang jadi makruhnya ialah kalau dia panjang. Dia panjang maknanya apa? Dia terjurai itu sehingga kita kata boleh membawa kepada bersepah habis ni, tutup habis muka. Dalam masa yang sama dahi masih terbuka ya. Dia dahi ni syarat dia walaupun ni satu jari kita ni. Ni. Satu jari kita ni terkena ke tempat sujud maka sah. Ya. Ini dia. Okey, sehingga dalam beberapa kitab para ulama mazhab Syafi'i kita, kalau kita sujud terkena pada satu batu yang kecil di tempat sujud, maka sah. Boleh faham kat situ. Cuma di sini ni rambut dia terjurai panjang betul. Dah macam Pontianak dah orang kata kan. Contohnya lah. Panjang betul dia ni. Yang dibolehkan untuk rambut berjurai ni adalah rambut yang tak panjang, yang biasa saja. Itu yang dikatakan. Tapi kalau dah berjurai panjang, maka kena ikat. Termasuk juga kalau baju tadi tu dia sampai ke sini, maka di situ kena ikat. Boleh faham? Itu yang dimaksudkan. Betul, bagus soalan tu, masya-Allah. Sebab takut nanti ada yang tak faham. Ingatkan, biar saja baju tu berjurai, makruh je kan contohnya kan. Tak boleh lah ya. Sebab apa? Kalau kita kata tangan contohnya, kalau di tempat sujud sebahagian daripada tangan dah cukup, sebahagian daripada tangan dah cukup, ya. Tapi kalau kita pergi tutup habis semua, maka tak ada dia kata apa sebagai tempat sujud dia tu. Tapi tidak, minta maaf. Untuk tangan dan juga untuk kaki tak ada masalah. Untuk tangan dan juga untuk kaki tak ada masalah. Kaki kalau kita pakai stokin sekalipun tak ada masalah. Dia masalah hanya dahi sahaja ya yang kena-kena. Itu dia. Ya. Kalau antaranya lagi kita kata ni ridak ni. Ridak ni yang kita pakai ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Masa kita sujud, dia tutup tempat sujud kita ni. Dia tutup. Bila dia tutup sahaja, maka di situ dikira sebagai tak kena tempat sujud. Sebab apa? Sebab ridak ni dia bergerak sekali dengan badan. Dia bergerak sekali dengan pergerakan kita. Beza kalau dia tak bergerak sekali dengan pergerakan kita. Maknanya kita letak dia di bawah contohnya. Bila kita letak di bawah, walaupun dia mungkin bergerak sebab kita bergerak, kan? Mungkin di bawah ni dia bergerak ke depan, ke sikit belakang, tak ada masalah di situ. Walaupun kita semayang di atas kapet yang bergerak misalnya, kan? Bergerak dengan gerakan kita lah, kita rukuk sikit ke, maka dia pun ke belakang sikit ke kapet tu contohnya lah. Ya, maka tu tak ada masalah. Yang jadi masalahnya kalau kita menanggung dia. Ini namanya menanggung. Bila kita menanggung dia, maka kalau dia bergerak sekali, kemudian dia tutup tempat kita sujud, maka batal solat kita. Itu dia. Maka masa tu bila tutup tu kena cepat-cepat alih. Kena cepat-cepat alih. Biar dia terkena walaupun sedikit. Okey, kawasan daripada dahi kita. Ya, sila. Ya. Orang pakai tu dia pakai kain tu. Faham. Tapi bila nak bayar, aku berarti. Ya. Ya. Jadi kau mana dahi kita kan tutup kain tu. Ya. Dia kalau kain kita ni kita letak kat bawah, dia jadi sejadah. Okey. Dia tak nama menanggung kain lagi dah. Boleh faham? Tak nama menanggung ridak. Maknanya bila kita letak kat bawah ni, sama hukum dia seperti sejadah. Dia panggil sejad. Ya, bukan sajad apa. Dia sejad dalam bahasa Arab lah ya. Itu dia. Dia sejad dalam bahasa Arab dia. Ya. Itu dia. Okey.
Maka sajad ni tak ada masalah. Hukum sajad tak ada masalah. Ya. Ini hukum sajad untuk ni ya. Ini yang tak ada masalah. Yang selainnya tu masalah lah ya. Tu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu antaranya. Ada soalan lagi? Ya. Ya, sila. Masalah yang kebiasaan kesalahan yang biasa dilakukan solat. Ya. Bukan saya yang nampak, tapi yang biasa ditegur tak diperbaiki. Allah. Kaki ni kan. Ya. Biasakan yang betulkan yang biasa. Biasa orang lakukan kesalahan. Biasa orang betul. Betulkan yang biasa. Dan saya nampakkan dia jadi amalan. Dia tegak. Tegak. Dia angkat dan Madinah tak ada. Dan Ustaz bagi kita semua kita faham benda ni dan kita lakukan yang lebih lama pada solat. Allah. Baik, insya-Allah. Bagus masya-Allah, satu saranan baiklah masya-Allah. Dia memang ya, saya minta maaf lah, saya sendiri pun kalau saya pergi mana-mana pun saya tengok apa yang disebutkan oleh tuan tadi ni masya-Allah memang betul. Ya, kebanyakan daripada kita ni, sedangkan dia kita tengok nampak okeylah kalau kita kata nak berjalan ke dan sebagainya. Ya, tapi kaki dia tu tetap juga apa? Tegak dan sebagainya. Kadang-kadang dia punya tangan dia tu macam tu jadinya. Kan? Itu tak tahulah, mungkin ada sakit ke apa ke. Wallahu alam. Seperti mana yang tadi tu makruh, perkara-perkara makruh lah. Bila perkara makruh ni tuan-tuan, dia mengurangkan pahala solat kita. Tu kena ingat. Bila perkara makruh ni, dia mengurangkan pahala solat kita. Bila pahala solat kita ni kurang, ya, maka di situ kita kena tampung baliklah. Kena tampung. Tapi itulah, bila masalah kurang, kita tampung, kurang tampung. Itu jadi masalah. Tapi kalau dah sempurna, kita hanya tambahkan lagi dia punya nilai dia. Dengan sunat dan sebagainya. Tapi bila kurang kita tampung, makanya solat tu dia sama sahaja keadaan dia. Ya, nilai dia setiap kali kita buat. Itu jadi masalah. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata apa lagi yang berkaitan dengan apa tuan-tuan tengok ni? Sebab banyak saya tengok sampai saya pun tak ingat dah nak kata apa. Ya. Ya, ada sila. Telekung tak boleh. Ya, telekung tak boleh. Ni salah satu telekung. Tapak tangan dia tak apa, tak ada masalah. Tapak tangan dan juga kaki tu bertutup tu tak ada masalah. Tu tak ada masalah. Dahi tak boleh. Ya. Tu telekung pun satu masalah juga. Telekung pun satu masalah juga ya. Satu lagi telekung kalau kita pakai ni kena tutup ni depan ni. Sebab bawah ni adalah kawasan wajah lagi. Apa namanya? Selain daripada kawasan wajah ni. Selain daripada kawasan wajah ni. Sebab kawasan wajah kita ni sampai sini ya. Sampai tulang dagu yang bertemu antara dua tulang ni. Ini kawasan wajah. Maknanya ini kawasan yang wajib untuk kita basuh ketika wuduk. Maknanya bawah daripada sini, ya, bawah daripada sini ini bukan kawasan wajah. Ia adalah aurat yang perlu ditutup. Makanya kalau kita pakai tudung, sebaiknya kita tutup sampai sini. Gitu. Tapi jangan macam inilah ya. Ini macam pakai mask pula. Dia sampai sini ya. Sampai sini. Tapi ada ulama kita bahaskan juga. Ada ulama kita bahaskan kebiasaan nak tutup di bawah ni payah, susah. Sebab memang kebiasaannya kalau tutup kat sini mesti akan ke belakang balik. Tutup kat sini mesti akan ke belakang balik. Okey? Jadi di sini para ulama kita katakan waktu solat memang wajib tutup sampai sini. Waktu solat. Tapi waktu kita bekerja kadang-kadang dia akan ke belakang. Di situ insya-Allah dimaafkan. Masa kerja, bukan masa solat ya. Masa solat memang kena tutup sampai depan ni. Itu dia. Itu salah satulah yang kita rasa antara yang kebiasaan yang perlu kita tegur juga. Itu dia. Ya, bukan kita tegur lah ya, kita sama-sama bincang lah. Kita sama-sama bincang lah. Itu dia. Ada lagi soalan? Ya. Ini masalah menggaru-garu Ustaz. Garu. Kalau tak garu kan dia Allah. kalau kita ni tak nak gerak kan. Okey. Dalam bab garu ni, ya. Dia dalam bab garu ni ada perbincangan juga para ulama kita. Contohlah kita kata nyamuk, ya, nyamuk kita kata nyamuk gajah, dia apa namanya? Dia gigit kita sini kan, dia sengat kita sini. Ya, ini kalau kita tak garu ni memang habislah. Memang hilang khusyuk. Lapar pun tak macam ni. Contohnya kan.
Maka ketika tersebut tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh kita gerakkan. Cara dia macam mana? Ini memang harus ya. Ini untuk perkara harus sebab ada sebab. Melainkan sengaja gerak itu boleh membatalkan solat. Tapi kalau kita gerak ni sebab gatal, maka tidak ada masalah. Antaranya macam mana? Kalaulah kita contohnya di sini, maka kita gerakkan ini sekali. Terus yang ni. Okey, gerakan yang dikatakan tak boleh 3 kali berturut-turut tu adalah untuk anggota-anggota besar. Apa dia anggota besar? Tangan. Lagi apa? Kaki. Ada ulama letakkan dalam kitab mereka rahang. Ya, kita gerakkan macam ni. Melainkan bacaan surah. Okey, melainkan bacaan surah itu tak apa. Bacaan surah dia bacalah macam mana pun, rahang dia nak terkeluar ke pun tak ada masalah. Ya. Tapi kalau sengaja digerak-gerakkan rahang ni, memang dia punya hobi. Gerak-gerakkan rahang dia. Itu memang boleh membawa kepada apa? 3 kali berturut-turut maka batalnya solat. Itu kemudian lagi apa lagi? Kepala. Pergi gerakkan kepala 1 2 3 maka boleh batal solat. Ataupun begini 1 2 3 batal solat. Itu dia. Ya. Sebab tu dari kepala ni tuan-tuan, kepala ni pun kena hati-hati ya. Kepala kita ni tengok ke tempat sujud. Jangan kita kadang-kadang tu kita seronok. Kemudian macam ni. Kemudian macam ni lagi. Itu yang dalam beberapa kitab para ulama kita menyebutkan boleh menyebabkan terbatalnya solat. Okey. Itu anggota besar. Anggota besar. Antaranya tangan tadi. Jadi tangan tadi ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kita gerakkan di sini, ini baru gerakan pertama. Kita gerak balik, itu gerakan yang kedua. Kita gerak balik, itu gerakan yang ketiga. Kalau 3 kali berturut-turut kita gerak, maka batallah solat. Maknanya apa? Bila kita gerak kali pertama, maka kita garu. Kita garu di sini dengan jari-jari kita. Ya, kita garu dengan jari-jari kita. Sebab apa? Untuk anggota kecil, bukan anggota besar. Anggota besar tadi kaki, tangan, kepala, rahang. Itu anggota besar. Untuk anggota kecil, okey, kita nak gerakkan berapa banyak pun tak ada masalah. Yang penting untuk perkara harus. Maknanya ada sebab. Contohnya nak garu tadi sebab kena gigit nyamuk. Maka kalau anggota kecil kita gerakkan banyak kali, tak ada masalah. Anggota kecil. Antara anggota kecil lagi apa? Bibir. Antara anggota kecil lagi apa? Ni, kelopak mata kita. Antara anggota kecil kita lagi, ni, kita punya zakar kita. Itu bergerak banyak kali pun tak ada masalah, contohnya. Okey? Ini disebutkan oleh para ulama kita. Itu dia. Okey? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, maknanya bila kita gerakkan tangan kita kali pertama ni, kita terus garu. Garu. Okey? Tu dia. Jadi satu. Kemudian kita turunkan. Begitu. Okey. Itu ada pandangan ulama yang mengatakan satu ini kemudian turun jadi 2. Ada ulama yang mengatakan untuk tangan satu ke sini dan ke sini baru dipanggil satu. Dalam mazhab Syafi'i kita ya. Jadi ada perbezaan lah. Ada perbezaan di kalangan ulama kita juga. Yang kata satu di sini, kemudian bila turun jadi 2. Ada ulama kita yang mengatakan satu di sini, kemudian turun balik baru satu. Itu dia. Ya, itu perbahasan yang panjang lah di kalangan para ulama kita. Cuma jangan kita bergerak berturut-turut lah. Ya, jangan kita satu. Contohnya kita ambil yang paling selamat adalah ini satu dan ini 2. Itu yang paling selamat. Itu kalau berturut-turut ya. Contohnya kita gerak, garu terus turun. Tapi kalau kita pergi gerak begini, ya, kita tunggu dulu. Kemudian kita turun balik, adakah dikira satu? Macam mana tu? Kita dah gerak sini satu. Kemudian kita pergi garu. Dah garu ni maknanya dia dah terputus daripada gerakan sambungan. Tu dia. Turun balik jadi satu. Itu pun ada perbahasan para ulama gitu. Jadi panjanglah ya perbahasan tersebut, wallahu taala a'la wa a'lam. Jadi soalan ditutuplah ya. Ya, baik insya-Allah ya. Okey baik.
Wallahu ta'ala a'la wa alam. Jadi insya-Allah moga Allah bagi fahaman kepada kita, memberikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat, menjadikan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala zahirnya dan batinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. اللهم اجعلنا من الذين ينظرون الكتاب نظرة واحدة ويحفظون ما فيه يفهمون به ويعملون به ويعلمون به ويبلغون به وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.